Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam video matematik cikgu. Okey, video kali ini adalah sebenarnya sinambungan daripada video yang lepas, penerangan ringkas tentang rangkaian dalam teori graf. Setelah diberi beberapa siri soalan, didapati terdapat kekeliruan bagi part yang ini, itu part perbezaan antara subgraf dengan pokok. Okey, sebenarnya part subgraf ni tak ada masalah sangat. Cuma yang bahagian pokok ni rupa-rupanya ada menimbulkan sedikit kekeliruan. Jadi, cikgu akan terangkan macam mana yang kita panggil pokok dalam video kali ini. Okey. First, cikgu terangkan sedikit pasal subgraf. Subgraf rasanya tak ada masalah sangat. Semua orang jelas subgraf ialah part of the graph itself. Ia adalah sebahagian daripada graf itu sendiri. Okey, contohnya kita tengok pada rajah subgraf tu, graf tu. Ini graf yang penuh. Cikgu colourkan. Okey, yang colour merah tu kita cuba buat apa? Kita sebahagian saja yang cikgu colourkan merah kan. Jadi bila kita keluarkan titik-titik ataupun bintik-bintik tu, walaupun dia tidak ada garis, walaupun dia tidak ada hubungan, tidak ada tepi, hanya sebahagian saja yang tinggal, E3 dengan E7 saja yang ada tepi, dia adalah subgraf. Okey. Sebab ciri-ciri subgraf tu sendiri dah ingat lagi tak? Bintik ataupun bucu itu merupakan subgraf bagi sesuatu graf. Tepi merupakan satu subgraf bagi graf. Dan graf itu sendiri adalah subgraf bagi graf tersebut. Okay. Jadi ini ada bucu, ada tepi dan kedudukan dia semua tak berubah. Jadi dia adalah subgraf. Kita tengok graf yang asal lagi. Okay. Color coklat tu pula cikgu colourkan kan. Okay. Itu pun semua garisan tu tak lari ke mana-mana. Bucu semua ada. Kita keluarkan. Okay. Keluarkan dengan kedudukan dia tak berubah. Cuma hilang tepi saja. Tapi yang kekal, yang dikeluarkan tetap pada kedudukan. Jadi dia adalah subgraf. Okay. Rujuk pada graf semula. Tengok color merah. Okay. Dah nampak yang color merah tu dah lari, betul? E3 dah lari daripada nombor 3 pergi ke bucu nombor 2. Jadi, bila kita keluarkan, macam tu, kita dah pastilah bahawa ini bukan subgraf. Sebab tepi E3 telah berubah kedudukan daripada bucu 3 pergi ke bucu 2. Okay, jadi ini bukan subgraf. Okay. Boleh faham kan? Seterusnya, pokok. Okay, pokok. Ini syarat dia, bilangan bucu dia N, bilangan tepi N tolak 1. Okay. Contoh graf kita, A, B, C, D, E, F. Bilangan bucu kita, kalau F, that means ada 6 bucu. And then tepi-tepi tu kita dah namakan E1, E2, E3, E4, E5 kan. So, tepi kita ada 5. Jadi dia memenuhi syarat, maka dia adalah pokok. Okay. Syarat dia lagi, semua bucu mesti berkait. Maksudnya, tak ada bucu yang tiada hubungan. Contoh, A berhubung dengan D, F berhubung dengan D, E berhubung dengan D, B berhubung dengan C, D berhubung dengan C lah, C dengan D tadi kan. Okey, tak ada pun yang langsung tak ada hubungan. Itu maksud dia semua bucu mesti berkait. Setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja.
Okay, bahagian ini yang ramai keliru. Okay, katanya contoh macam D tu, D ada A, D pergi pada F, D pergi pada E. Okay. Tapi kita tengok dekat sini katanya satu tepi sahaja pasangan, bukan bucu. So, kalau D tu bucu kan. So, dia keluar garis daripada dia banyak mana pun tak apa. Tapi pasangan dia macam ni. Contohnya pasangan D ke A ada berapa tepi? Ada satu tepi saja, E1. Okay. Pasangan D dan F berapa tepi ada? E5 sahaja. Jadi ada satu tepi saja. Faham tak? Contoh. Okay, macam ni Pasangan D dengan A dihubungkan dengan satu tepi saja. Kalau katakan kalau dia ada ni, ada berbilang tepi macam tu kan, dia dah jadi dua tepi. Itu tak bolehlah jadi pokok. Faham Okay. Satu lagi pasangan D dengan F. Okey. Ini pasangan lain pula. Tadi pasangan D dengan A. Sekarang pasangan D dengan F. Jadi dia pasangan yang berbeza. Pasangan yang berbeza tak ada masalah. Tapi yang kita nak tekankan sekarang, setiap pasangan mesti ada satu tepi sahaja. Okey. Seterusnya, pokok biasanya akan membentuk graf terbuka. Macam tu kan? Tak ada yang tertutup lah, maksudnya dia akan membentuk graf terbuka. Dia tidak membentuk lingkaran lengkap pada mana-mana bucu. Okay. Bila terbuka ni, hubungan-hubungan bucu yang terbuka ini dan tidak membentuk lingkaran lengkap ini kita panggil asiklik. Okay. Lepas ni jangan terperanjat dengan perkataan asiklik, okey? Asiklik tu maksudnya hubungan terbuka macam ni. Pokok ni, Okey. Ni penerangan tadilah. Perhatikan pasangan AD. Bagaimana laluan hubungannya? Laluan hubungannya hanya pergi melalui E1 sahaja. Tak ada laluan E2 ke E3 ke, tak boleh. A pergi kepada D hanya ada laluan E1 sahaja. Bagaimana dengan pasangan yang lain? Contoh B dengan C, laluannya hanya E2, tak boleh lalu tempat lain. Pasangan E dengan D hanya laluan E4. Itu maksud satu tepi sahaja. Setiap pasangan hanya ada satu tepi sahaja. Okey, seterusnya. Bukan pokok. Okey, kalau bukan pokok, confirm dia tak terbuka kan? Macam ni lah. Bilangan bucu ada 6, A, B, C, D, E, F dan bilangan tepi dia pun ada 6. Tu siap, cikgu dah siap tuliskan E1, E2, E3 ni bilangan tepi lah kan. So ada 6, E6, that means bilangan tepi kita ada 6. Kalau dia punya bilangan tepi tu bukan N tolak 1, that means dia memang terus bukan pokok. Tapi kita dengarkan penjelasan yang lebih. Apa maksud dia, kenapa dia bukan pokok. Bukan pokok biasanya graf akan ada part yang tertutup. Okey, macam ni lah. E1, E4 dan E5. Ketiga-tiga tepi ni, ketiga-tiga bucu ini membentuk lingkaran lengkap. Tu, cikgu bulatkan tu kan. Tu namanya lingkaran lengkap. Lingkaran lengkap ini dipanggil siklik. Kalau yang terbuka tadi kita panggil asiklik. Dia tak ada bersambung. Okay, kalau tertutup macam ni, lingkaran lengkap kita panggil siklik. Okay. Syarat pokok tadi, setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Okay. Tapi macam mana pula yang bukan pokok ni? Kita perhatikan pasangan AB. Bagaimana laluannya? AB daripada A nak pergi ke B, laluannya ialah E1, betul? Okay. Tetapi daripada A ke B juga boleh dihubungkan dengan laluan E5 dan lalu E4. Macam tu. Dah kalau macam ni, ini bukan lagi kita namakan
satu tepi. Ini ada satu tepi untuk laluan pertama, dua tepi untuk laluan kedua. Yang ini yang kita katakan bukan pokok. Okay, cikgu harap semua dah faham penjelasan sedikit tentang kekeliruan antara pokok dengan subgraf tu. Okay. So, harap jaga diri. Stay home lah. Stay at home. Okay, take care. Okay. Bye-bye.